Kamera boleh buka kamera. Kamera buka. Kamera boleh buka. Suara tu. Takut masuk suara. Ganggu. Okey, pastikan pakaian awak senonoh lah. Buka-buka kamera. Ni ada pakai tuala apa. Pakaian molek. Duduk sopan sikit. Ni duduk tungging. Okey, baik. Okey, kita mula Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey. Yang cikgu hormati, Guru Penolong Kanan 1, Cik Ahmad Rozali bin Wahab. Penolong Kanan Co-Curriculum, Ustaz Suhaidi bin Embong. Setiausaha Co-Curriculum, Cikgu Hamdan. Rakan-rakan guru, seterusnya murid-murid tahun 6. 6 Bestari, 6 Maju, 6 Cekal dan 2 orang peserta dari kelas PPKI. Okey, cikgu harap semuanya dapat bersama-sama dengan cikgu lah pada tengah hari ini untuk sesi taklimat berkenaan dengan Perkemahan Maya Unit Beruniform 2021. Okey. Sebelum itu cikgu ucapkan syabas dan tahniahlah kepada semua murid tahun 6 dan murid PPKI yang dapat menyertai sesi taklimat pada tengah hari ini. Cikgu harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat semuanya. Setelah lama tidak bersua muka. Lama dah cikgu dah cubit awak. Dah tarik telinga. Cikgu tengok hari ni banyak dah perubahan masing-masing. Dari segi rupa wajah awak, fizikal awak, banyak dah berubah. 6 bulan kita tidak bersemuka. Tapi tak apalah. Jadi kita teruskan, cikgu akan teruskan kepada taklimat Perkemahan Maya Unit Beruniform 2021. Apa itu Perkemahan Maya ni? Seperti biasa sebelum ni, sekolah kita setiap tahun kita buat perkemahan kan? Perkemahan secara bersemuka. Sama ada di dalam kawasan sekolah dan juga di luar kawasan sekolah. Kali terakhir sekolah kita mengadakan perkemahan iaitu pada tahun 2018. Kita adakan di Camp Gemia UiTM Dungun. Cikgu percaya ada di antara murid-murid ni masa tu dia tahun 4, tahun 5 kan. Ada yang sempat menyertai. Jadi itulah kali terakhir kita buat perkemahan tapi bersemuka. Walau bagaimanapun, oleh sebab semua maklum dah, kita sedang bertarung ataupun kita masih lagi dalam suasana COVID-19 kan. Jadi secara tidak langsung PDPR kita pun berubah daripada bersemuka jadi maya ataupun atas talian. Jadi sehubungan dengan itu, walaupun perkemahan ni biasanya kita buat bersemuka, tapi lantaran ada COVID ni, bukan jadi halangan lah untuk kita sama-sama berkemah secara atas talian. Jadi perkemahan maya ni ataupun perkemahan atas talian ni kita akan laksanakan pada hari Jumaat ini. Hari Jumaat 22 hari bulan dan 23 hari bulan, hari Sabtu. Jadi 2 hari lah. Kita akan bermula pada pukul 9 pagi hari Jumaat dan berakhir pada hari Sabtu pukul 1 tengah hari. Jadi catatan ni murid-murid tak payah catat lagi lah. Nanti jadual nanti cikgu akan masukkan dalam grup ni. Yang ni murid-murid tak perlu catat, cuma perlu dengar saja. Nanti apabila masuk bahagian taklimat pertandingan, barulah murid-murid catat apa yang perlu murid-murid sediakan. Yang ni dengar saja.
Yang faham Okey. Jadi 2 hari tu kita akan laksanakan perkemahan maya di mana murid-murid berada di rumah masing-masing. Okey. Dan aktiviti pun berlaku secara individu. Okey, individu tanpa bersemukalah. Masing-masing duduk di rumah masing-masing, berkemah di rumah masing-masing dengan dipantau oleh cikgu-cikgu semua atas talian. Okey, jelas setakat ni? Okey. Jadi apa tujuan perkemahan maya ni? Okey. Ada beberapa tujuan dia ataupun matlamat dia. Okey, pertama sekali, okey, murid-murid tahun 6, okey, tahun depan dah masuk sekolah menengah kan? Okey. Jadi, tahun ni murid-murid tidak mengambil peperiksaan UPSR. Okey, tahun lepas pun tidak juga kan? Tak ambil juga kan? Jadi, oleh kerana tiada penilaian bertulis, iaitu peperiksaan, okey, dan juga penilaian bilik darjah pun kita menghadapi kesukaran untuk laksanakan. Jadi, untuk ambil markah, okey, ambil markah untuk PAJSK awak, penilaian aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum, okey, menjadi sedikit masalah lah. Okey. Kepada murid-murid yang menyertai aktiviti kurikulum atas talian, mewakili sekolah, mewakili daerah yang diadakan atas talian tu, alhamdulillah tak ada masalah lah. Jadi murid-murid yang tidak berkesempatan nak menyertai aktiviti kurikulum secara atas talian, ataupun akademik secara atas talian, inilah salah satu cara untuk murid-murid semua melibatkan diri, menyertai perkemahan ini, menyertai setiap aktiviti dan menyertai setiap pertandingan yang telah diatur oleh cikgu untuk menambah markah PAJSK awak. Okey, sebab sekarang ni murid-murid telah pun masuk fasa pentaksiran kemasukan sekolah khusus, tak silap cikgu, PKSK kan. Jadi dalam PKSK tu, pentaksiran sekolah khusus, murid-murid nak pergi ke SBP ke, SMKA ke, nak pergi ke sekolah Setauma ke, nak pergi ke sekolah Intan Zahra ke, okey. Markah PAJSK sangat penting untuk diambil kira untuk kemasukan ke sekolah-sekolah yang murid pilih. Jadi sebab itulah pihak sekolah sangat menitik beratkan murid-murid menyertai ataupun melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Dari segi perjumpaan bulanan dan juga perkemahan yang kita adakan ni. Itu salah satu sebab dia. Seterusnya, untuk perkemahan ini juga, sebagai persediaan awal, murid-murid, cikgu harap pastinya telah pun bersedia dengan adanya peranti lah, kena ada telefon ataupun laptop ke, mesti adalah dengan capaian internet yang baik lah. Kalau tidak, murid-murid akan terputus hubungan nanti. Sekejap cikgu cas sekejap dah jadi sebagai persediaan, murid-murid perlu pastikan, murid-murid ada peranti, telefon cikgu rasa tak ada masalah ada belaka. Capaian internet lah penting. Kerana setiap aktiviti yang akan dilaksanakan nanti melalui atas talian belaka, guna Google Meet, mana murid-murid perlu menyediakan video, menggunakan internet juga, menghantar video ataupun gambar-gambar pertandingan pun menggunakan internet. Jadi perkara-perkara itu sangat perlu dititik beratkan dan murid-murid perlu bersedialah yang tu. Jadi itu berkenaan dengan tujuan dia. Tujuan besar, tujuan asal tadi berkenaan dengan kepentingan pemakahan awak lah dalam PAJSK kan. Jadi cikgu akan teruskan pula kepada apakah
intipati ataupun kandungan yang terdapat, isi kandungan yang terdapat dalam perkemahan yang kita laksanakan 2 hari ini. Okey. Di mana semua murid perlu melibatkan diri daripada awal, dari awal pagi hari Jumaat tu pagi. Okey. Pagi Jumaat kita akan laksanakan sesi perasmian pembukaan yang akan dirasmikan oleh Tuan Guru Besar pada pukul 9 pagi. Jadi murid-murid perlu bersedialah pagi Jumaat tu. Jangan pukul 9 duduk atas katil lagi. Pukul 9 tu majlis telah pun bermula. Jadi sekurang-kurangnya murid perlu bersedia 15 minit sebelum majlis. Murid-murid perlu dah join link yang akan disediakan oleh Cikgu Azwi nanti. Okey. Jadi apabila dah selesai sesi perasmian, untuk hari Jumaat murid-murid akan melibatkan diri dengan 3 aktiviti yang disertakan dengan pertandingan. Aktiviti yang pertama, awak dengar saja. Aktiviti pertama kita ada sesi ataupun slot aktiviti pertolongan cemas. Lebih kurang pukul 10 kita mula. Aktiviti yang pertama, pertolongan cemas, yang akan dikendalikan oleh guru-guru dari unit Pandu Puteri Tunas. Aktiviti ni melibatkan semua murid, tidak kira mana-mana unit. Bukan bermakna pertolongan cemas ni dikendalikan oleh Cikgu Pandu Puteri Tunas, tapi murid-murid yang terlibat Pandu Puteri Tunas saja. Bukan. Yang in charge ataupun cikgu yang mengendalikan pertandingan ataupun aktiviti pertolongan cemas ini ialah cikgu-cikgu dari Pandu Puteri Tunas. Tapi aktiviti dan pertandingan murid-murid perlu sertai belaka. Dia tak kira lah dia tu daripada pengakap ke, TKRS ke, silat ke dan sebagainya. Jelas Seterusnya, aktiviti yang kedua, hari Jumaat juga. Dah selesai solat Jumaat. Dah selesai makan semua sekali tu. Kita akan sambung semula pada pukul 3. Pada pukul 3, kita masuk aktiviti ataupun slot pertandingan yang kedua, iaitu menghias hidangan. Menghias hidangan. Cikgu kabur tajuk je dulu. Nanti cikgu-cikgu dia akan ulas lebih lanjut lah apa itu menghias makanan. Apa yang perlu disediakan. Jelas untuk dekorasi ataupun menghias makanan ni, unit TKRS, sebenarnya cikgu-cikgu TKRS akan mengendalikannya untuk semua peserta, 68 orang. Seterusnya, awak solat asar di rumah. Kita akan sambung slot yang ketiga pada pukul 5 petang. Satu slot lagi iaitu membina kemah kreatif. Awak mesti terkejut macam mana nak bina kemah ni dalam kawasan rumah, dalam rumah. Nanti tak apa, nanti cikgu yang akan mengendalikan ialah cikgu dari unit beruniform silat. Nanti dia akan beritahulah apa keperluan yang perlu awak sediakan. Jadi 3 aktiviti selesai pada hari Jumaat dan kita tutup hari Jumaat dengan slot bacaan Yasin pada pukul 8.30 malam. Jadi selepas awak solat Isyak berjemaah dengan keluarga di rumah, jadi awak tunggu link yang akan dihantar oleh Cikgu Azwi untuk slot bacaan Yasin pada pukul 8.30. Lebih kurang pukul 8 suku tu dah selesai solat Isyak. Isyak kan masuk awal kan. Jadi Cikgu Azwi akan hantar link, dikendaki semua murid sama-sama membaca Yasin bersama Ustaz Izani. Jadi selesai untuk hari yang pertama. Hari yang kedua pula 23 hari bulan, hari Sabtu. Hari Sabtu ada 2 lagi slot aktiviti berserta dengan pertandingan. Kita mula pukul 9 juga. Pastikan bangun awal. Pukul 9 dah ready untuk aktiviti yang keempat.
Okey, aktiviti yang keempat ini ialah okey, bakat murid. Okey, nama dia bakat murid. Okey, apa yang akan dipertandingkan dalam bakat murid ini nanti okey, cikgu yang akan mengendalikannya akan maklumkan sebentar nanti, iaitu dari barisan pengurusan. Ruang besar ada, penolong kanan 1 ada, penolong kanan aku ada, penolong kanan hem ada. Okey, keempat-empat barisan pengurusan ni akan menilai awak dari segi bakat murid. Okey, tu pukul 9. Okey, jadi lepas tu awak rehat sekejap pukul 10.30. Sambung balik pukul 11 untuk aktiviti yang kelima dan pertandingan yang kelima yang terakhir, iaitu ikatan dan simpulan. Okey, ikatan dan simpulan ni pun ada juga pertandingan dia. Okey, yang akan dikendalikan oleh guru-guru unit pengakap. Okey, pukul 11. Okey, unit pengakap yang akan ambil alih. Okey. Jadi dah selesai kelima-lima aktiviti tu. Okey. Lebih kurang pukul 12.30. Okey. Kita akan membuat rumusan keseluruhan kedua-dua hari. Okey. Aktiviti perkemahan kita. Okey, yang akan disampaikan oleh penolong kanan co-curriculum kita. Okey. Jadi dah selesai rumusan, kita dijangka tamat perkemahan kita pada pukul 1. Okey. Ada penutup tak? Okey, untuk penutup, untuk hari Sabtu tu kita cuma buat rumusan dan penutup secara tidak rasmi sahaja. Okey. Penutup rasmi kita akan buat 1 hari. Yang cikgu harapkan, tidak lama lagi kita akan dapat bersemuka. Kita akan adakan 1 hari untuk majlis penutup berserta dengan penyampaian hadiah. Penyampaian hadiah untuk semua kelima-lima aktiviti yang telah dipertandingkan. Okey. Jadi untuk kelima-lima aktiviti tadi, disediakan 10 hadiah untuk pemenang-pemenang bagi satu pertandingan. Contohnya pertandingan yang pertama pertolongan cemas. Ada hadiah nombor 1 hingga nombor 5 dan 5 lagi hadiah sagu hati. Begitulah juga dengan aktiviti yang lain. Okey, jadi untuk hadiah saja situ ada 50 hadiah untuk murid-murid yang menyertai pertandingan. Jadi cikgu harapkan selain murid-murid menyertai aktiviti, murid-murid masuklah sertailah pertandingan yang telah disediakan untuk mendapat hadiah. Selain daripada itu, ada juga hadiah khas untuk 2 orang murid yang akan cikgu pilih, murid lelaki seorang dan murid perempuan seorang untuk peserta terbaik pertandingan maya, pertandingan perkemahan maya kita pada kali ini. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Kita panggil dia, kita calonkan dia ataupun kita umumkan dia sebagai murid terbaik lelaki dan perempuan untuk pertandingan atau perkemahan maya kita. Okey, jadi selesai untuk bahagian pertandingan. Sebelum cikgu terlupa, cikgu nak maklumkan sedikit lagi berkaitan dengan pertandingan juga. Mesti ada murid tertanya-tanya cikgu. Jadual macam mana murid tengaput lagi kan? Tapi cikgu dah beritahu dah sikit tadi kan. Gambaran. Jadi mungkin ada di antara murid akan rasa kemungkinan tak sempat nak hantar tugasan sebab masa sangat jarak dia sangat dekat kan, antara slot pertama dengan slot yang kedua tu dekat-dekat, tak sempat nak hantar. Tapi tak apa, tak ada masalah. Untuk pertandingan, untuk menghantar video pertandingan ke, gambar pertandingan ke, cikgu akan beri tambahan masa untuk awak hantar selewat-lewatnya pada pukul 5 hari Isnin. Awak selesai perkemahan hari Sabtu kan? Hari Sabtu pukul 11 kan? Pukul 1. Tapi cikgu percaya mungkin murid-murid memang tak sempat nak hantar. Contohnya aktiviti yang last. Contohnya ikatan. Memang tak dan memang confirm tak dannya. Jadi cikgu akan beri masa. Bukan untuk aktiviti ikatan saja. Bermula daripada aktiviti pertolongan cemas juga.
Okey, video yang awak buat, gambar-gambar yang awak ambil untuk pertandingan, cikgu bagi masa sehingga hari Isnin pukul 5 petang untuk awak hantar kepada hantar dalam grup lah untuk cikgu. Okey, buat pemilihan pemenang. Okey, jelas Okey. Beres. Okey, itu secara gambaran awal Okey. Jadi nanti cikgu-cikgu ataupun unit-unit yang akan mengenalikan pertandingan, dia akan maklum awal berkenaan dengan persediaan apa yang perlu awak perlu sediakan sebelum aktiviti pertandingan pada hari sebenar ya. Okey. Okey, setakat ni nak tanya apa? Ada nak tanya tak? Kalau nak tanya buka. Ada ego. Okey, cuba tanya. Siapa nak tanya? Tadi yang tanya. Okey, tanya korang. Siapa? Apa? Pasal pakai mahang ego. Ya. Pakai mahang ni pasal kemah kan? Ya, ada Pasal kemah tanah ke atau rumah tu? tak apa. Nanti cikgu akan khabar. Okey. Okey, cikgu akan khabar satu persatu okey. Okey, ada lagi yang lain? Cikgu nak tanya, perkemahan tu kena buat diri ke buat dengan ayah? Okey. Dari segi bantuan okey. Ada murid tanya, boleh tak ibu bapa bantu? Okey. Jawapan dia, boleh. Okey. Tapi bukannya keseluruhan 100% dibantu oleh ke ahli keluarga. Okey, sebab gambar awak melakukan aktiviti mesti ada dalam syarat pertandingan. Jelas kalau muka awak tak ada, awak tak buat, awak duduk saja ayah ngemuk diri kemah, tak ada makah. Okey, jadi jawatan kuasa pertandingan dia akan potong makah situ. Situ dia kira daya usaha awak. Semakin banyak awak buat sendiri, banyak bahagian-bahagian yang awak buat, jadi semakin banyaklah markah yang akan dinilai oleh jawatan kuasa pertandingan. Jelas nak beza dengan yang suruh mak ayah buat 100% ataupun abang-abang rakuk buat 100%. Okey, jelas ada beza situ kan? Cikgu beri kelonggaran untuk ahli keluarga tolong, tapi dari segi pemarkahan pula kena timbang tara situ pula. Okey. Jelas Amirul? Ya, ada soalan lain? Ni Cikgu Dari. Ya. Ada dalam mesej tu murid tanya, boleh tak buat dengan kawan-kawan tu, ada dalam mesej. Cikgu dah perasan. Okey. Ada yang tanya cikgu dah buka mesej, kalau boleh tanya direct tu, senang. Okey. Ada yang tanya cikgu, boleh tak buat dengan kawan-kawan? Jawapannya tidak boleh. Sebab awak tidak dibenarkan keluar daripada kawasan rumah awak. Awak kena buat dalam kawasan pekarangan rumah awak je. Sama ada dalam rumah ataupun dalam pekarangan kawasan rumah awak. Tak boleh ajak kawan mari rumah, awak pergi rumah kawan. Tak boleh. Ini aktiviti secara boleh cakap apa tadi? Individu. Individu betul dah. Maya kan? Sebut maya tidak boleh bersemuka jelas tu. Tak boleh bersemuka dengan kawan-kawan awak. Macam awak belajar PDPR belajar di rumah. Yang ni pun berkemah di rumah. Okey. Ada lagi soalan lain? Okey, Cikgu Dari, saya nak celah sikit. Ya. Cikgu Dari, okey. Ya. Tentang pakaian semasa perasmian dengan pakaian semasa pertandingan, semasa murid hantar video tu lah. Masa murid peserta mengambil gambar untuk video pertandingan. Jadi seboleh-bolehnya pakaian tu biarlah menggambarkan unit uniform masing-masing lah. Semasa perasmian
dan juga semasa video untuk pertandingan. Okey, terima kasih. Cadangan. Okey. Okey, terima kasih Pikiko. Okey. Cikgu pun setuju, cikgu terlupa tadi. Okey, berkenaan dengan pakaian pakaian semasa sesi perasmian dan juga rakaman video-video setiap aktiviti yang murid sertai. Okey, pastikan murid-murid memakai pakaian unik beruniform ikut unit masing-masing. Okey, sama ada kemeja utama ataupun ada t-shirt kan, t-shirt aktiviti tu boleh pakai, tak ada masalah. Okey, jangan pakai pakaian selain daripada yang cikgu maklumkan tadi lah. Okey, jelas pakaian kemeja uniform utama ataupun t-shirt aktiviti. Setiap unit dia ada t-shirt aktiviti dia yang tersendiri. Okey, jelas Okey. Jadi, okey. Selepas ni cikgu akan maklumkan pula, okey, apakah peralatan ataupun persediaan yang perlu murid lakukan untuk kelima-lima aktiviti. Okey. Kita akan mulakan dengan aktiviti pertolongan cemas dulu dengan molek. Okey, yang ni awak kena catat. Ambil pen, ambil buku, kena catat. Takut awak terlupa. Sebab awak ada masa petang ni dengan esok saja untuk menyediakan barang dan peralatan. Okey, ada nak tanya? Kan nak tulis dengan kalang tak? Tulis dengan apa pun. Pen kalang janji, awak catat ni. Okey. Nanti cikgu akan beritahu, awak catat je lah. Okey. Untuk pertolongan cemas. Okey, aktiviti yang pertama ni, okey, akan dikendalikan oleh unit tunas Pandu Puteri Tunas. Okey. Pandu Puteri Tunas, cikgu ketua dia Ustazah Nik Azlina. Okey. Ada tak Ustazah Nik kat sini? Dalam ni. Okey. Nanti Ustazah Nik akan maklumkan kepada awak apakah peralatan, keperluan yang perlu awak sediakan sebelum hari kejadian sebenar. Ada tak Ustazah Nik ke? Ada. Ustazah Nik ada. Ada. Okey, dengar molek apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Nik, awak catat Okey, silakan Ustazah Nik. Ringkas-ringkasnya. Nampak dah kan share tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi untuk pertandingan pertolongan cemas, Mu'alimah daripada Badan Beruniform Persatuan Pandu Puteri Tunas yang diamanahkan untuk mengendalikan pertandingan ni. Jadi kalau murid-murid boleh nampak dekat skrin tu, Mu'alimah ada sharekan bahan utama yang murid-murid perlu sediakan untuk menyertai pertandingan pertolongan cemas ni, iaitu satu helai ataupun satu set kain anduh. Kain anduh ni bentuk segitiga. Kalau tak ada segitiga nanti Mu'alimah terang sebentar lagi. Tapi untuk yang segitiga ni, okay, kalau murid lihat, dia ada ukuran dia. Okey, bahagian tapak dia, kalau kita tengok bahagian tapak dia, panjang dia 130 cm. Bahagian sisi dia kiri dan kanan 90 cm. Dan dia ada bahagian puncak. Ni kain anduh yang murid-murid perlu sediakan. Kalau murid tak ada kain anduh, boleh gunakan kain-kain lain. Ukuran dia lebih kurang macam ni lah, sebab nanti kalau terkecil pula kain anduh tu, mungkin tak dapat melakukan balutan yang sempurna. Kalau tak boleh exactly betul-betul macam ni, sekurang-kurangnya ikutlah sikit-sikit. Kalau nak lagi senang, murid-murid boleh pergi ke kedai lah. Kalau Dungu ni kedai benda, cikgu dah hari biasa jual kain anduh ni. Kedai seh dia. Okey, Ustaz bagi tahu kedai seh tu biasanya. Famous. Nama dia kedai famous. Kedai famous. Kedai famous. Kedai famous.
boleh pergi ke kedai famous cari kain anduh ni rasa tak mahal, tak sampai RM10. Tapi kalau ada kesukaran, payah nak pergi kedai, ambil je kain apa-apa pun kat rumah tu. Cuba ikut ukuran yang Mukadimah bagi, buat catatan sikit. Dapat kan nak catat tu? Okay, tak ikut tepat pun lebih-lebih kurang sebab kalau kecil kita takut susah nak buat balutan kayak gitu. Okey, kalau yang tak ada kain 3 segi, boleh ambil kain bentuk segi 4. Nak jadikan dia segi 3, kita nak buat macam mana? Lipat. Bagus. Sangat bagus Alia. Laju jawab. Kita lipat lah. Okey. Gunakan kreativiti murid-murid semua untuk membentuk satu kain anduh. Kalau nak mudah, Ustaz Zaidi katakan lampin pun boleh kalau ada. Kalau ada adik baby kecil-kecil tu, tapi baby sekarang tak guna lampin dah. Okey. Gunalah apa-apa yang ada. Kita pun tak nak membebankan murid-murid. Okey, tu antara bahan yang pertama yang murid kena sediakan, satu helai kain anduh. Lepas tu Mukadimah nak memandangkan pertolongan cemas ni kita banyak menggunakan ikatan buku sila. Murid-murid boleh search dulu dalam internet, cari macam mana nak buat ikatan buku sila. Sebab hari ni kita tak ajar lagi. Kita akan ajar hari kejadian lah 22 hari bulan. Cuma kalau nak buat persediaan ilmu tu boleh cari sendiri Jadi pertandingan pertolongan cemas ni terbuka kepada semua peserta perkhemahan pada kali ini. Siapa nak masuk boleh masuk. Kemudian apa yang perlu murid-murid buat untuk menyertai pertandingan ni? Yang pertama, murid-murid kena buat satu video. Dengar, satu video. Video ni durasi dia paling lama 3 minit sahaja lama. Tidak dibenarkan lebih daripada 3 minit. Kurang 3 minit, tak apa. Okey. Kemudian apa yang perlu ada dalam video ni? Yang pertama, kena ada pengenalan diri peserta. Kena ada pengenalan diri peserta, sebut nama dan daripada kelab apa. Kemudian kena nyatakan kegunaan kain anduh. Kain anduh tu untuk buat apa? Untuk untuk menghalang pendarahan ke apa, banyak sebenarnya. Nanti kita akan bagi maklumat ni pada hari Jumaat ni lah. Tapi ni sebagai selingan awal. Okey. Kemudian lepas tu balutan ni ada banyak, tapi kita akan pilih satu saja balutan untuk kita buat video. Kalau kita nak pilih balutan kepala, buat video balutan kepala je. Kalau nak pilih balutan lutut, buat balutan lutut je. Salah satu je, bukan ke semua balutan tu kita nak sumbat belaka dalam video tu, tak. Pilih salah satu balutan yang mana kita akan tunjuk cara balutan ni pada hari Jumaat ni. Okey, kemudian murid-murid dibenarkan menggunakan seorang model. Model lah, nak balut tu takkan nak balut diri sendiri lagi, nak rekod lagi. Murid boleh ambil lah siapa, mak ke adik ke, untuk jadikan model untuk pertandingan ni. Kemudian Mukadimah. Ya. Boleh tumpah tanya sikit. Boleh lah nak tumpang apa Cikgu Dahari, boleh tak Cikgu Dahari? Kita nak tanya biar selesai Mukadimah beri taklimah dulu. Lepas tu Mukadimah tanya ke bawah. Tanya. Cikgu Dahari kata lepas ni boleh siapa dah nama ni? Mukadimah ingat muka, tak ingat nama. Boleh tanya lepas ni. Okey. Lepas tu dalam video tu untuk pertolongan cemas ni murid-murid kena dengar sebab mungkin lain daripada pertandingan lain. Mukadimah tak nak video tu berbentuk time lapse. Faham tak time lapse tu apa? Time lapse ni maksudnya awak lajukan video tu. Maksudnya awak balut, awak buat laju. Video speed dia tu awak buat laju. Mukadimah tak ambil time lapse. Mukadimah nak video tu dalam bentuk normal. Maksudnya dan nampak ikatan yang awak buat, nampak step dia. Tak nak duduk laju so awak speedkan dia sebab kita boleh setting speed, tapi Mukadimah tak nak tu. Kalau awak buat time lapse mungkin menyebabkan markah awak akan berkurang lah. Mukadimah nak perjalanan tu dalam bentuk biasa saja. Okey, kemudian
salah satu lagi syarat dia, peserta mesti memberi penerangan secara lisan ataupun bertulis mengenai balutan yang dibuat ikut kreativiti. Tapi tak ambil video tu senyap je, tak ada penerangan. Kena terang sama ada awak nak tulis dalam video ataupun awak nak buat voice over. Okey. Ikut atas kreativiti masing-masing. Jadi cara menghantar nanti Mukadimah akan sharekan pada hari Jumaat, dan bila nak hantar telah disebutkan oleh Cikgu Dahari tadi, bila pada 25 hari bulan, hari Isnin, selewat-lewatnya jam 5 petang. Okay, kalau tak silap Mukadimah lah. Okey, dan itu sajalah daripada Persatuan Pandu Puteri Tunas. Mukadimah harap jelas, dan kalau tak jelas boleh tanyalah lepas ni. Okay, itu saja Cikgu Dahari. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Ustazah Nik. Okey, cikgu buka peluang. Ada nak tanya apa-apa tak dengan Ustazah Nik? Ada. Okey, boleh tanya. Okay, Sami. Yang Ustazah khabar tadi ikatan dia tu. Ikatan buku sila. Ikatan buku sila nanti Cikgu Dahari akan ajar, tapi sebabnya kita pertandingan pertolongan cemas ni kita buat awal, jadi bolehlah nak search dulu dalam internet ke YouTube buku sila, BUKUSILA. Buku sila, betul tak Cikgu Dahari? Buku ke buka? Betul, buku sila. Betul. Okey. Sila. Nak tanya lagi boleh tak? Cikgu ikatan buku itu tak? Cikgu. Okay, tunggu kejap. Ada. Okey, Syahmi tanya apa tadi? Cikgu. Ya. Kalau macam tak ada kain anduh cikgu. Okey. Kain batik pun boleh guna kan? Okey, apa dia Hira? Pakai anduh tak ada? Kain batik boleh guna Lagi kan? tak lagi? Boleh. Oh. Boleh. Cuma kayak lagi markah dia dia taklah sama dengan orang yang dapat menyediakan kain anduh, tapi tak apalah. Macam mana pun. Okey, asalkan ada. Tapi bagus Datuk Syahmi dia tanya, maksudnya dia nak masuklah tu semangat. Bersedia dah macam ni. Okey, bagus Syahmi. Okey, bagus Syahmi. Okey, boleh cikgu teruskan untuk taklimat untuk yang seterusnya boleh Boleh. Okey, terima kasih Ustazah Nik Azlina. Okey.
itu cuma penerangan awal saja nanti okey akan diberi taklimat lebih spesifik lagi pada hari kejadian dan waktu pertandingan okey. Jadi seterusnya untuk aktiviti yang kedua okey yang cikgu beritahu tadi iaitu dekorasi ataupun menghias hidangan. Okey, menghias hidangan di mana cikgu dari unit TKRS dia akan mengambil alih untuk incas aktiviti ini. Okey. Jadi untuk murid-murid dapat gambaran awal dulu apakah keperluan dan persediaan yang perlu murid buat. Okey. Cikgu persilakan Ustazah Ju. Ada Ustazah Ju? Ada. Untuk maklumkan kepada murid dulu maklumat awal. Silakan Ustazah Ju. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sekali terima kasih sebab semua dapat hadir ke meeting kita hari ni walaupun secara online tapi Ustazah boleh tengok dah 2-3 orang ni. Okey, tanpa buang masa Ustazah mewakili unit TKRS akan mengendalikan slot dekorasi makanan pada hari Jumaat untuk slot kedua. Okey, Ustazah nak share je Okey, nampak tau? Nampak? Nampak. Okey, jadi yang ni Ustazah bagi gambaran awal dulu. Untuk dekorasi makanan, kita akan menghias, Ustazah pilih bahan yang paling simple iaitu bahan asasnya ialah roti. Roti yang bentuk pak. Bentuk dia 4 segi. Ustazah buat dalam tu slice ataupun sandwich Sandwich tu bukan bermaksud awak kena letak sandwich tapi bentuk dia. Bentuk 4 segi. Okey tu adalah bahan asas. Okey, dan untuk dekorasi makanan ni, dekorasi ni maksudnya hiasan hiasan makanan yang dibenarkan untuk pertandingan ni. Yang pertamanya boleh guna sayur-sayuran, boleh guna buah-buahan. Lepas tu untuk filling untuk hot dalam tu awak boleh guna jam ke, sekaya ke, sardin ke, keju ke anda awak atas kreativiti masing-masing. Dan juga awak boleh guna bijirin ke kacang nak letak benda lagi. Nak letak cengkeh ke boleh asalkan bahan makanan yang boleh dimakan. Okey, benda dia. Okey. Okey, murid-murid tolong catat apa yang telah dipaparkan oleh Ustazah Ju tadi. Boleh tak setakat ni? Dah tak catat? Yang paling penting setakat ni ialah roti. Hak yang bahan-bahan lain tu awak boleh sediakan hari Jumaat sebab benda yang awak boleh guna hak yang ada dah dalam rumah awak. Makanan hak ada, hak yang boleh dimakan. Sayur ke, buah-buahan ke kacang ke anda awak. Okay, lepas tu syarat-syarat untuk dekorasi makanan ni Ustazah akan simpan dulu hari Jumaat ni baru Ustazah akan bawa, boleh? Suspend sikit boleh tak? Ustazah cuma akan bawa bahan asas je lah, roti. Untuk hiasan, bahan-bahan makanan lain. Okey. Lagi Ustazah, okey. Faham? Boleh? Boleh. Okey, itu saja daripada Ustazah Ju sebab kita akan jumpa semula untuk slot kedua hari Jumaat ni dan Ustazah insyaAllah cover lebih details. Okey, thank you. Okey, terima kasih Ustazah Ju atas taklimat ataupun penerangan awal berkenaan dengan persediaan bahan ataupun peralatan untuk slot pertandingan dekorasi makanan. Okey. Jadi untuk spesifik lagi kriteria pemilihan pemakahan tu akan dijelaskan oleh Ustazah Ju pada hari pertandingan nanti Okey. Kita teruskan kepada aktiviti dan juga slot pertandingan yang ketiga pada hari Jumaat juga. Okey, ada satu lagi iaitu membina kemah kreatif. Okey, membina kemah kreatif ni unit silat yang akan mengendalikannya. Okey, untuk gambaran awal apa keperluan yang perlu murid sediakan. Okey.
Cikgu akan jemput Ustaz Zaidi lah untuk maklum. Sepatah 2 kata persediaan awal Ustaz Zaidi untuk aktiviti membina kemah kreatif. Ada Ustaz Zaidi? Assalamualaikum. Ini cikgu orang Ustaz Zaidi dulu ya. Nanti Ustaz Zaidi akan beri yang terperinci pada hari Jumaat ni lah. Ya, Assalamualaikum semua, barisan AJK, perkemahan dan juga barisan pengurusan, terutamanya PTKO kita pada hari ini. Okey, pada hari ini cikgu berilah secara pentas dulu tentang pertandingan membina kemah kreatif anjuran unit silat. Okey, maknanya pertandingan ini akan dijalankan pada petang hari Jumaat, iaitu pada pukul 5 hingga pukul 6.30 petang. Jadi semua ahli diminta bersedia lah ya untuk pertandingan kita yang ketiga tersebut. Sekejap ya, cikgu ada nak jadi dah. Okey, kita dulu ya. Okey, sekejap cikgu ada gambar. Sini cikgu sharekan dulu pertandingan kemah kreatif. Nampak tak gambar? Nampak cikgu. Okey, semua nampak tak gambar yang cikgu share? Saya tak nampak. Orang tolong gambar. Okey. Nampak tak? Ada respon ya? Tak nampak? Okey, sekejap Okey, cikgu bacakan dulu syarat-syarat pertandingan dia. Okey, nampak tak? Nampak. Peserta perkemahan ya. Okey, yang kedua, durasi rakaman video antara 1 hingga 3 minit sahaja. Juga kemah pasang siap tidak dibenarkan. Nanti kemah pasang siap ni nanti cikgu sharekan gambar dia. Yang keempat, boleh menggunakan pelbagai bahan. Ya, bahan ni yang kalau boleh yang ada kat rumah awak. Contohnya selimut, kain, kanvas tu. Ayah awak tanya ayah awak, kandas. Batang kayu, batang penyapu dan banyak. Awak boleh ikut sesuai awak lah. Nak buat macam mana. Dan video contoh cikgu rasa cikgu tak boleh nak share sebab kamu akan gunakannya untuk berjini. Tak, jadi kamu pergi sendiri dekat pakcik Google tu, kamu cari sendiri macam mana macam nak buat, dan kalau boleh cikgu tak akan bagi masa penuh kepada yang mana pilih saja video tersebut. Kamu kena kasih sikit, ketambah apa-apa. Seperti mana ini tadi sabar, maknanya dalam masa tu gambar awak mesti ada. Awak kena masa awak rakaman tu awak kena banyak terlibat. Contohnya ayah awak pegang kayu, awak kena buat banyak lagi. Awak akan terlibat secara lebih lah daripada keluarga awak. Maksud itu yang kelima, boleh menggunakan mak bersama keluarga share. Kemudian hantar rakaman video tu kepada Ustaz, kemudian kepada cikgu. Saja 2 orang saja sebab senang kita nak kumpul. Ya, kemudian secara terperinci tu cikgu Ustaz Zaidi akan beri pada hari Jumaat ni lah yang secara lebih terperinci. Jadi cikgu harap kamu faham lah kemah kreatif ni. Ini cikgu tunjukkan kemah yang pasang siap. Ya, yang kita memang tak mahu kamu buatlah ni. Sebab cikgu beri maklum awal ni supaya kamu tak sungguh ayah kamu belilah. Jadi yang ni yang kamu dah beli pun cikgu tak nak buat. Kita nak awak idea kreatif
kamu sendiri. Labelkan unit mana senang cikgu nak tengok, nak ambil permasalahan mengikut unit. Kemudian seperti Mu'alimah kata kena ada suara tu, step by step. Nanti Ustaz Zaidi akan teruskan lagi lah pada hari Jumaat ni. Tunggu ya. Okey, sekian, terima kasih. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Rohana atas penerangan ringkas berkenaan dengan pertandingan membina kemah kreatif. Okey, ada soalan murid nak tanya sebelum Cikgu teruskan? Ada? Ada. Ada Ingat molek pesanan Cikgu Rohana tadi, jangan pergi beli kemah hok pasang siap pula. Tak ada makan langsung. Faham tak? Membina kemah kreatif ni, dia guna bahan yang ada di persekitaran rumah awak sahaja. Bukannya kemah pasang siap. Okay, bahan utama dia terpulang lah. Awak nak guna kain selimut ke, nak guna tikar ke, nak guna guni yang dibelah ke, itu terpulang. Itu ikut kreativiti awak. Okay, seperti mana yang Cikgu Rohana khabar tadi. Jelas Okay. Kau boleh ulang semula tadi kita internet kita habis tadi. Berkenaan dia. Kenapa Miro? Membina kemah dalam apa segi? Okey, Amirul boleh PM cikgu. Tak apa. Nanti okey. Nanti awak boleh PM kepada Cikgu Rohana untuk kemah kreatif dengan Ustazah Ju untuk dekorasi hidangan. Okey. Okay, jadi kita teruskan untuk slot yang keempat. Aktiviti pertandingan yang keempat pada hari Sabtu sebelah pagi. Okey, iaitu okey, bakat murid. Okey, apakah yang akan dipertandingkan dalam bakat murid ini? Apakah kriteria-kriteria yang perlu ada? Okey, jadi untuk itu cikgu akan jemput bahagian pengurusan iaitu Puan PKM kita, Puan Hayati, untuk memberi gambaran awal sedikit berkenaan dengan pertandingan bakat murid. Dipersilakan penolong kanan kita, Cikgu Hayati. Dengan mic tutup. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Dahri. Okey, untuk tugasan pertandingan yang keempat pada hari Sabtu, iaitu bawah pertandingan bakat. Sekejap ya. Mana okey tak? Slide. Okay, boleh nampak tak? Boleh kan? Okey, untuk pertandingan bakat murid ni, kami mencari bakat-bakat yang ada lah dalam diri semua murid. Pertandingan ni, semua murid boleh serlahkan bakat, apa-apa bakat yang ada pada diri. Nanti kita tengok contoh-contoh bakat yang ada tu. Pada pukul 9 nanti, 9 hari Sabtu nanti, 23 Oktober, penerangan detail lagi lah berkaitan dengan pertandingan bakat ni. Okey ni. Ni contoh-contoh bakat dia. Jadi dalam masa bermula hari ni boleh fikirkan apa dia bakat yang ada, yang nak ditonjolkan, yang nak dipersembahkan untuk slot bakat murid nanti. Okay, ni contoh-contoh yang saya kira boleh murid lakukan. Contoh ada alat muzik kat rumah, nak main drum ke, nak main piano ke, nak main gitar ke, atau kat rumah tu ada kompang ke, boleh. Okay, contoh nak jadi pengulas sukan, okay, nak sukan apa, badminton ke, terpulang. Okay, bercerita, bersyair, berceramah ataupun nak berceramah khutbah Jumaat pun boleh. Masa ni kita buka je apa, ataupun ada kemahiran taekwondo, boleh buat video nanti. Nak menyanyi ke, nak baca khutbah, ni contoh-contohnya, ni antara contoh yang saya tunjuk lah. Yang saya cadang, ataupun ada bakat-bakat lain yang tak tersenarai kat sini. Yang rasa benda tu adalah satu keistimewaan pada diri semua murid lah. Jadi semua murid boleh join, okay? Boleh menyertai pertandingan ni secara solo, okay? Secara solo. Tak boleh berduet ataupun ramai-ramai dalam video tu. Mesti seorang saja dalam video tu.
Jadi untuk berlakon ni pun boleh berlakon seorang-seorang je, nak buat sketsa komedi ke, terpulang kreativiti masing-masing. Ni contoh-contoh, jadi sekiranya ada bakat lain boleh je. Dan okey, saya bagi tahu sikit-sikit je dulu. Nanti hari kejadian hari Sabtu nanti penerangan detail lagi. Okey. Yang pertama pastikan persembahan ni nanti dalam bentuk rakaman video. Okey. Dan juga mesti tidak melebihi 3 minit. Mesti 3 minit ke bawah. Kalau 3 minit 1 saat, dah kena potong markah dah kat situ. Kena bawah pada 3 minit. Okey. Kemudian video ni mestilah menampilkan persembahan yang bersesuaian. Okey, dari segi pakaian, tutur kata, mesti jaga bahasa, mesti jaga, okey, ataupun peralatan yang digunakan semasa menunjukkan persembahan bakat tu, peralatan yang bersesuaian, tidak berbahaya. Okey. Jadi macam contoh sajak, bercerita, bersair, berceramah ni nak ambil teks luar pun boleh. Tak semestinya teks tu direka sendiri, hak cipta sendiri, tapi nak ambil teks-teks yang sedia ada pun dibenarkan. Nanti markah bahagian tu tak dikira, kita kira markah persembahan. Okay? Kita kira markah persembahan dan juga kreativiti. Okay, sama juga nak menyanyi, ambil je lagu-lagu yang sedia ada pun dibenarkan, yang di bawah durasi 3 minit ke bawah. Okay, tu sikit-sikit dulu penerangan dia. Cara nak hantar nanti saya terang pada hari Sabtu. Semua sekarang ni awak kena faham, kena tahu, boleh fikirkan dulu apa dia persembahan bakat yang awak nak tonjolkan. Kemudian pastikan awak dah ready, lepas tu awak rakam video, cara nak hantar nanti pada hari Sabtu diterangkan. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Senang je ni. Semua ada bakat kan? Semua manusia dikurniakan bakat. Jadi joinlah, sertailah, hantarlah penyertaan ramai-ramai. Okay? Kita cari bakat istimewa pada diri kita, kita tonjolkan. Serlahkan bakat kita tu. Mana tahu tiba-tiba rupanya bakat yang kita tonjolkan menjadi juara kita rupanya. Kita ingatkan kita tak pandai, rupanya jadi juara. Rupanya kita ada bakat. Jadi jangan malu-malu. Rakam cantik-cantik video. Okey, lepas tu nanti hari Sabtu penerangan nak hantar macam mana. Boleh ready-ready, fikir-fikirkan dulu apa bakat yang nak dipersembahkan. Okey, itu saja dulu Okey, jumpa nanti hari Sabtu. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Puan Fikir Ham atas penerangan awal berkenaan dengan aktiviti dan pertandingan bagi slot yang keempat iaitu bakat murid. Okay. Jadi cikgu harap murid-murid dah dapat dah gambaran awal sedikit berkenaan apa itu bakat-bakat yang boleh murid tonjolkan untuk dipersembahkan dalam pertandingan pada hari Sabtu nanti Okay. Jadi kita teruskan pula kepada aktiviti yang terakhir dalam program perkemahan kita iaitu aktiviti ikatan dan simpulan. Aktiviti yang kelima yang akan dijalankan pada hari Sabtu pada pukul 11 pagi. Okey. Untuk ikatan dan simpulan ni unit yang akan mengendalikannya ialah unit pengakap. Okey. Jadi untuk Cikgu, apa tadi cikgu? Apa dia? Aktiviti apa tadi cikgu? Aktiviti mana? Nombor 5. Aktiviti yang kelima ni. Okey, nombor 5. Ikatan. Ikatan dan simpulan Okey. Jadi untuk persediaan awal murid-murid ataupun peserta perkemahan untuk aktiviti ikatan ni, murid-murid cikgu percaya sudah pun ada bahan yang cikgu maksudkan iaitu tali. Tali untuk ikatan. Okey. Tali ikatan. Ada belah terang? Nampak tak? Okey, tali untuk ikatan. Tali untuk ikatan ni bentuk dia macam
straw tu. Untuk silinder kan. Okey, tahunan tak ada masalah, ada belaka. Okey, walaupun dia tu unit TKRS ke pengakap memang ada kalau tahunan. Yang bermasalahnya tahun 4 memang tak ada lah. Okey, jadi perlu ada tali untuk ikatan, sama ada tali tu berwarna putih ke, warna merah ke, warna hitam ke, tak kisahlah. Okey, mesti ada dua tali Okey, sama ada dua-dua warna putih ke, satu putih, satu warna merah. Okey, tak kisahlah. Okey, mesti ada dua. Okey, kita ikut standard tali yang digunakan dalam unit kita. Okey, untuk ikatan. Okey, dan yang seterusnya mesti ada bahan untuk diikat, iaitu kayu. Okey, kayu ataupun buluh pun boleh. Okey, kayu ataupun buluh ataupun batang paip plastik PVC yang mudah alih, yang mudah awak bawa ke mana-mana. Okey, itu antara bahan yang diperlukan untuk pertandingan ikatan dan simpulan. Okey, jadi untuk kriteria permakahan bagi pertandingan ikatan dan simpulan ni, cikgu akan maklumkan dengan lebih detail pada hari Sabtu nanti. Macam mana awak nak dapatkan markah yang tinggi untuk aktiviti ikatan dan simpulan ini. Okey, jelas Okey. Ada persoalan nak tanya berkenaan dengan aktiviti ikatan? Tak ada. Okey, ada masalah dengan tali ke? Tak ada tali hilang dah ke? Tak ada. Okey. Jangan awak guna tali rapia pula. Memang tali rapia memang tak boleh. Okey. Siapa yang hilang tali tu, okey, masih ada hari lagi petang ni ataupun esok boleh pergi beli dekat kedai famous. Kat situ ada. Murah dia tali dia. Okey, awak beli dia ada, dia jual segulung pun dia ada. Awak beli kerak potong banyak potongan awak boleh jual ke kawan-kawan pula. Nanti akan datang lah. Okey. Okay, jadi beres jelas Okay, ada apa lagi soalan sebelum cikgu? Ada cikgu. Okey. Jadi cikgu rasa setakat ini dulu untuk penerangan awal berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang bakal murid-murid jalankan sepanjang 2 hari perkemahan maya. Okey. Ada tak tambahan makluman daripada penolongkan aku ataupun SUku kita? Cikgu Hamdan, kalau ada apa-apa nak tambah sebelum kita akhiri taklimat kita. Okey, tak ada kalau tak ada. Okey, cikgu harapkan murid-murid semua dapat bersiap sedialah mulai daripada petang ni. Okey, esok ada saya lagi untuk menyediakan keperluan-keperluan untuk aktiviti dan pertandingan yang telah dinyatakan oleh barisan guru-guru pengendali pertandingan tadi Okey, jadi kita jumpa nanti pada hari perkemahan ataupun hari kejadian betul bermula pada pukul 9 pagi untuk slot rasmiah Okey. Cikgu rasa cukup sekadar itu dulu. Okey, cikgu akhiri taklimat ada hari ini dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berserai semua. Nak makan.